malam. Pada pagi ini kami mengambil kesempatan harapan baru bagi wilayah Persekutuan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun dah 11-12 hari kita langsungkan Hari Raya Aidilfitri, dan pada pagi ini kita mengadakan sidang media bagi menerangkan sedikit berkaitan dengan hala 7 harapan baru khususnya peringkat wilayah Persekutuan, dan kita juga akan mengumumkan senarai bagi jawatankuasa kepimpinan negeri harapan baru peringkat wilayah Persekutuan, serta ulasan berkaitan dengan pemecatan timbalan Perdana Menteri, Peguam Negara dan juga sekatan kepada Sarawak Report dan juga Akhbar.H. Jadi untuk itu saya dengan segala hormatnya silakan Yang Berhormat Dr. Hatta Ramli selaku pengerusi Gerakan Harapan Baru peringkat wilayah Persekutuan yang juga ahli jawatankuasa Gerakan Harapan Baru peringkat pusat. Jadi dengan segala hormatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Tarmizi, dan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan daripada media yang dapat meluangkan masa hadir pada hari ini. Saya tahu ada big event berlaku di sekeliling kita. Muhyiddin mengadakan sidang akhbarnya jam 11 ini, saya maklumkan. Jadi happeningnya situlah. Tapi saya ucap terima kasih kerana masih dapat saudara-saudara sekalian meluangkan masa untuk bersama-sama ini kita. Bagi kami di wilayah Persekutuan, this is our event, this is our happening. Ya. Mungkin kecil, tapi ini satu permulaan yang akan menjadi signifikan ya dalam politik jangka masa panjang kita. Kita sudah maklum gabungan Harapan Baru telah dibentuk di peringkat pusat, yang merupakan gabungan aktivis-aktivis daripada parti-parti politik dan juga NGO dan juga individu-individu. Ya, mereka telah mengumumkannya beberapa ataupun seminggu yang lalu. Dapat reaksi yang berbagai ya. Apapun kita mengambil dari sudut positifnya. Negeri-negeri juga mengikut gelombang tersebut, dan setiap negeri membentuk jawatankuasa harapan baru masing-masing juga dalam komposisi yang sama, iaitu aktivis politik, aktivis masyarakat, NGO dan individu-individu ya, yang turut sama merasakan kekosongan dan lompang yang perlu diisi ya di dalam politik negara kita. Hasrat besarnya ialah untuk meneruskan ataupun mewujudkan kesinambungan aktiviti, program politik dan perjuangan politik yang sebelum ini dibawa oleh Pakatan Rakyat. Ini dia punya underlying reason kenapa Harapan Baru ini dibentuk. Pakatan Rakyat dalam tempoh 7 tahun ianya terbentuk telah menghasilkan suatu kesepakatan politik yang ternyata boleh memberikan saingan, malah boleh mengatasi Barisan Nasional. Dan hari ke-13 meletakkan Pakatan Rakyat lebih superior dari segi populariti ya, popular support ya, berbanding dengan Barisan Nasional. Ini semua fakta yang kita ketahui. Ini adalah satu success story yang boleh menjadi pemula kepada perubahan lebih besar
di dalam pilihan raya ke-14 akan datang. Tetapi yang kita lihat berlaku pergolakan politik, ya. Kalau BN ada pergolakannya, Pakatan Rakyat juga tidak mahu ketinggalan. Ya. Oleh demikian, kita perlu membawa semula, ya, pemikiran alternatif ini ke dalam gerakan politik kita. Pakatan Rakyat sudah berpecah, nomor Pakatan Rakyat, maka langkah yang sedang dirangka disusun, ya, oleh parti-parti politik dan juga bersama dengan NGO ialah untuk membentuk Pakatan Rakyat versi 2, ya. Dan ini ketua putihnya di depan line, ya. Lalu harapan baru ini cuba menjadi sebahagian yang signifikan di dalam Pakatan Rakyat yang baru ini, ya. Dan kita telah bermula dengan cukup bersemangat dan diterima oleh masyarakat. Pakatan Harapan Rakyat ini adalah precursor, ya, precursor ataupun pemula lah, ataupun pembuka jalan kepada pembentukan sebuah parti politik yang baru, ya. Parti politik yang dalam proses untuk didaftarkan, sebuah parti politik nasional, democratically formed, sebuah parti yang inklusif dalam konteks keahlian dan juga pendukung-pendukungnya, inklusif dalam maksud disertai dan didukung oleh rakyat Malaysia berbagai kaum dan berbagai agama, sebuah parti yang berdasarkan Islam tetapi mempunyai suatu common cause, ya, menangani isu-isu rakyat keseluruhannya sebagai sebuah organisasi politik yang bertanggungjawab, ya, mengambil kira kebajikan rakyat semua kaum dan menolak sebarang bentuk salah urus takbir, ya, semangat perkauman, ya, dan juga tindakan-tindakan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Jadi kita sebuah gerakan yang akan menjadi suatu parti yang inklusif, demokratik, dan berteraskan sifat-sifat amanah, ya, dan caring ataupun peduli, ya. Kita kena mengambil peran akan perkara ini. Mungkin ianya tidak asing bagi mana-mana parti politik itu juga, tetapi kita nak menekankan bahawa itu adalah ciri-ciri yang mulia yang akan kita pegang dan akan kita julang, ya, dalam perjuangan kita seterusnya. Dan kita bukan parti ekstremis, jauh sekali militan, ya. Kita menolak militansi kerana sebarang bentuk-bentuk tindakan ekstremis, panas sebagainya hanya akan memberikan imej buruk pada Islam, ya. Apa yang berlaku pada hari ini, Islam tetap mulia, tetapi tindakan-tindakan aktivis dan juga pejuang-pejuang yang so-called Islamis ini yang menyebabkan imej Islam itu tercalar. Jadi tanggungjawab kita di dalam wadah baru nanti yang precursornya adalah harapan baru ini adalah untuk memastikan Islam terpelihara, ya, dan dapat memainkan peranannya untuk membangunkan tamadun manusia, ya. Tentunya sebagai komponen Pakatan Rakyat versi baru, ya, kita akan revisi apa yang telah kita buat di dalam Pakatan Rakyat yang terdahulu. Kita ada common policy framework, kita bersepakat, ya, untuk memajukan negara ini. Kita telah melakarkan hampir setiap tahun, ya, bajet ataupun belanjawan Pakatan Rakyat untuk
diukur dan dibanding dengan persembahan Barisan Nasional. Dan dalam pilihan raya 2013 kita membawa kepada imagination rakyat kita punya manifesto yang cukup diterima oleh rakyat. Sebab itu kita bangga kerana 52% pengundi menyokong kita, artinya mereka menerima polisi-polisi yang dicipta. So we are not going to reinvent the wheel, ya. Artinya Pakatan Rakyat versi 2 akan meneruskan perjuangan Pakatan Rakyat yang terdahulu. Dan rakyat pun sebenarnya gelisah, ya, apabila Pakatan Rakyat ini pecah, kerana mereka tidak ada pilihan. Barisan Nasional adalah dalam mode self-destruct, ya, dia berhadapan dengan self-destruction. Peristiwa hari ini dan semalam, ya, melihatkan kepada kita bahawa evil managed to survive, ya, evil managed to survive. Seluruh negara menuntut Perdana Menteri tak jawatan. Yang berlaku timbalan Perdana Menteri yang dikatakan. The whole world, seluruh country menuntut siasatan 1MDB dilakukan dengan telus. Dan dikhabarkan pendakwaan akan dimulakan, Attorney General jatuh. Kita dengar siasatan 1MDB begitu jauh ke depan. 1MDB dipanggil, Auditor General dipanggil oleh siapa? Oleh Public Account Committee, Parlimen. Walaupun partisan, tapi PAC ini ada credibility dia. Tony Phua daripada DAP antara ahlinya, bila dia vokal dalam 1MDB, ramai yang menuntut supaya Tony Phua dikeluarkan daripada PAC. Tapi semalam yang keluar dari PAC adalah pengurusinya, Rizal Marikan, Madis Tangau, jadi Menteri Belaka tu, Mas Ermiati. Semua jawatan kuasa ini yang tidak pun disentuh, mereka pula mengeluarkan diri mereka daripada PAC. Kita nampak ironisnya suasana dalam negara kita. So saya mengatakan dalam hal ini evil yang thrive, sedangkan orang-orang yang ingin membetulkannya, kita semua, ya, termasuk juga Tan Sri Muhyiddin yang membuat teguran-teguran daripada dalam, ya, Syafiq Abdal yang juga kritikal dibuang. Jadi suasana ini saudara sekalian meletakkan UMNO dalam self-destruct mode. Okey, jadi kegelisahan dalam negara kita ini mesti ditampung dengan satu kewarasan. Sanity must prevail. Jadi Pakatan Rakyat versi baru ini bercadang untuk membawa kewarasan. Semalam ahli Parlimen Pra versi 2 ini membuat satu pertemuan dan mengeluarkan kenyataan. Saya terlibat semalam, ya, sama-sama rakan daripada PKR dan DAP. Kita mengajak negara, ya, untuk membawa balik kewarasan. Kita mencadangkan, ya, tak boleh dibiarkan Datuk Seri Najib terus mentadbir negara ini. We need to have a transition government, kerajaan transisi, untuk tempoh setahun sebelum kita mengadakan satu pilihan raya yang baru. Dan transisi government ini diketuai oleh salah seorang ataupun negarawan, dipanggil elder statesman. Siapa? Whoever they are. Can come from JHB, can come from PKR, can come from retired politician yang ada kewibawaan dan sedia menerima beberapa terma-terma rujukan yang menunjukkan ketelusan. For example, dalam masa setahun ini kita repair balik institutional damage yang telah berlaku di bawah Barisan Nasional, ya, baik SPR-nya, SPRM-nya, ya, ataupun
kita punya sistem keuangan kita, ya, yang mana memerlukan repair, we have to do that within this 1 year. Dan sedia, ya, pemimpin ini bersedia untuk menerima, ya, berbagai golongan untuk bersama-sama dalam kerajaan transisi ini. Jadi kita sudah kebukakan dan kita mencadangkan supaya diadakan suatu vote of no confidence, dan kita di peringkat wilayah kita bersetuju dan mendukung cadangan vote of no confidence terhadap Najib dan kerajaannya. Okey, angkat sumpah pagi ini yang baru berlepas dan jam 10 tadi, is a fast, ya, suatu lawak, ya, untuk meneruskan ataupun melanjutkan kesinambungan satu kerajaan yang sudah gagal ini, ya. Jadi kita cadang supaya ada satu word of no confidence, ya. Cara melakukannya dipertikaikan oleh sebahagian pres semalam bahawa tidak ada prosedur. Adakah prosedur di dalam peraturan-peraturan di dalam Dewan Rakyat, ya? Sebenarnya saudara sekalian, ianya boleh datang dalam banyak bentuk. Kalau di Perak, vote of no confidence yang dikemukakan oleh BN terhadap kerajaan Perak berlaku di istana, ya. Ya, jadi artinya kalau kita boleh gabungkan tenaga-tenaga ada di parlimen progresif, ya, yang progresif, yang mahu, ya, yang mahu kerajaan Malaysia ini diubah, Najib dijatuhkan, artinya kita boleh lakukan. Siapa juga? Ada orang kata Tengku Razali, why not? Ada kata Tengku Tun Musa Hitam, kenapa tidak, ya, kalau boleh, ya. Ada yang mengatakan Mak Sabu, ya, all the better, kata kita lah, kan, ya. Ataupun kalau nakkan pimpinan-pimpinan UMNO yang baru, pokoknya ada tim yang boleh memulihkan negara kita. Jadi dalam keadaan negara yang gawat ni, ya, ekonomi yang terus merudum. 2 hari lagi katanya TPPA nak ditandatangani, ya. Itu pun satu yang dikatakan malapetaka yang bukan hanya dapat dikesan oleh pembangkang tetapi juga oleh pro government parties, ya. Kalau itu pun kerajaan cuba pendamkan dan tak mau berlapang dada dengan rakyat, saya rasa kita akan hanyut. Oleh demikian, peranan Harapan Baru bersama-sama dengan rakan-rakan parti politik untuk membentuk versi 2 Pakatan Rakyat ini menjadi lebih diperlukan. Kita di wilayah persekutuan menyusun juga, ya, Harapan Baru ini. Bagi kita, Lembah Kelang adalah nadi gerakan politik. Kalau semasa peristiwa reformasi, Lembah Kelang inilah, Kuala Lumpur inilah, ya, yang menjadi tempat kebangkitan rakyat, ya. Jadi kita dalam konteks ini mahukan kegiatan politik di Lembah Kelang ini ditingkatkan, ya, melalui usaha-usaha Harapan Baru. Walaupun orang nampak di Johor, ya, Harapan Baru ini cukup hebat, di Kedah cukup hebat, tapi dari signifikannya 11 kawasan parlimen di Kuala Lumpur, 1 di Putrajaya, ya, dan 1 di Labuan, merupakan antara tempat bergerak ini. Cuma telah diputuskan oleh Harapan Baru bahawa Labuan, ya, dikendalikan secara kelompok dengan Sabah, ya, di sebahagian satu kawasan yang dibincang bersama di kalangan pimpinan di Sabah, ya. Jadi kita menangani 11 di Kuala Lumpur dan 1 di Putrajaya, ya. Jadi itu peranan kita. Seperti juga di Indo, wilayah persekutuan juga membentuk Harapan Baru yang terdiri daripada berbagai individu dan juga kumpulan-kumpulan yang ada kepentingan politik, yang berminat dengan politik dan melihat keperluan kita mewujudkannya. Maka kita telah menyusun struktur ini. Ini bukan parti politik lagi, ya. Ini bukan parti politik dan kita kena aware. Ini saya sebut dia precursor, ya. Parti politik sedang didaftarkan dan kita menjangka seperti yang diumumkan oleh Harapan Baru Pusat, ianya akan diumumkan pada 31 Ogos, hari kebangsaan, dan dilancarkan pada 16 September hari Malaysia, ya. Itu deadline kita lah, ya.
bukan DEAD ya, DATE ya. Bukan deadline, DATE, deadline, tarikh-tarikh penting kita. Saya sebutkan begitu sebab kalau timbul keperluan dan ada keterpaksaan, the date to be brought forward. Okey. Dan kalau melihat suasana politik hari ini, tidak keterlaluan ya kalau dia dibawa ke hadapan pun kerana kepentingan dan keperluan yang mendesak itu. Jadi senarai yang ada di depan saya ini adalah terdiri daripada aktivis politik dan sebahagiannya adalah daripada parti lama masing-masing lah ya. Kita sebut parti lama mana ya. Sebahagiannya daripada aktivis badan-badan bukan kerajaan dan civil society, NGO ya, dan juga individu-individu ya. Dan ini adalah satu senarai yang non-exhaustive. Maksudnya bukan ini saja dan terhad pada ini saja. Kita masih lagi menerima kedatangan, kehadiran mana-mana pihak NGO ataupun tokoh-tokoh individu, tokoh masyarakat yang ingin bersama-sama ya, di dalam amal. Jadi saya bacakan senarainya lah. Pengerusinya saya sendiri ya, Muhammad Hatta Ramli di Parlimen Kuala Kerai dan juga Jawatan di peringkat pusat ya. Timbalan pengerusinya saudara Datuk Ahmad Tarmizi Muhammad Jam sebelah kanan saya ya. Dan yang timbalan pengerusi duanya ialah saudara Kamal Tuh Abdullah ya, di ujung ya. Kalau pihak media nak tahu latar belakang mereka, saya encourage di interview mereka nanti lah ya. Baru kita menyadari bahawa aktivis-aktivis kita ni sebenarnya lama sangat dah dalam media ini ya. Setiausahanya saudara ni Abdul Razak ni Muhammad Ridwan ya. Timbalan setiausahanya saudara Azhar di Sarri ya. Pengarah komunikasinya saudara Pak Latif Mansur ada berdiri di tengah sana. Pengarah pilihan raya masuk cerita pilihan raya kita yang main ya, saudara Datuk Ismail Yahya kiri. Bendahari saudara Insinyur Hayatul Kamil Terbudi dan ketua gerakan wanitanya Ibu Hormat Dr. Siti Mariam Mahmud. Dia hari ini di mesyuarat wanita peringkat kebangsaan ya. Dia mengendalikan, dia adalah ketua peringkat kebangsaan juga. Ketua gerakan anak mudanya ialah Ustaz Hafiz Habib ya. Anak-anak muda ya. Dan ada jawatankuasanya kita ada nama-nama yang mewakili parlimen-parlimen, kawasan parlimen. Bukit Bintang saudara Badrul Azmi Razali ya. Wangsa Maju saudara Muhammad Syukri Abdul Ghani. Setiawangsa saudara Fadil Omar. Kepung saudara Zaiful Anwar Zaim. Saudara Titiwangsa saudara Muhammad Yusuf Yahya. Batu saudara Haji Ishak Surid sebelah saya. Dia ni wakil Ketua Batu dan juga penasihat besar kita lah di wilayah. Kita tak ada jawatan rasmi memang kita sebut orang lama kita ya. Segambut saudara Erwan Sabi'i. Datuk Razak Ustaz Muhammad Nur Fadil Yaakob. Lembah Pantai saudara Ni Abdul Razak Ni Muhammad Ridwan ya, yang juga setiausaha kita. Putrajaya saudara Kamal Koh Abdullah sendiri. Dan Ceras saudara Insinyur Hayatul Kamil Terbudi. Di sebelah sendiri Seputik. Kawasan Seputik. Dia ni antara yang sedang diformalisekan ya. Jadi ketuanya sekarang ni adalah saudara Yusuf Ahmad ya, Seputik. Lain-lain yang mengisi jawatankuasa sekamai 30 orang lebih ni ialah saudara Baharul Shah Indra, saudara Haji Rosdin Mat Yassin, saudara Syamal Saad,
Saudara Abdul Manaf Galuang, Saudara Hazel Rahim, Saudara Syahrudin Mahmud, Puan Zaminah Marzuki, Puan Rosnani Ahmad, Saudara Samsudin Mustaq, Saudara Haji Abdul Qadir Tauhid, Saudara Yusuf Ahmad, Saudara Emran Udin, Saudara Ibrahim Awang, Saudara Jamhur Nawawi, Datuk Muhammad Suhaimi Abdul Rahman, dan Saudara Haji Azharuddin Hussein. Ini sebelah saya ni. Hari ini hari bekerja, jadi kita excusekan sebahagian daripada mereka yang tidak dapat hadir. Dan seperti saya kata tadi, senarai ini tidak exhaustif, kita akan tambah mengikut keperluan. Selanjutnya, harapan baru wilayah persekutuan ini akan dilancarkan secara resmi pada tanggal 2 hari bulan Ogos, hari Ahad, ya, 2 hari bulan Ogos, bermula jam 8 malam di Klub Sultan Sulaiman Kampung Baru, ya. Pada malam tersebut 17 pimpinan Harapan Baru Pusat akan turun hadir, dikepalai oleh pengerusi kita, Datuk Tuan Haji Muhammad Sabu, ya, Saluddin Ayub, dan semua 17 orang ini akan hadir untuk sama-sama meraihkan pengisytiharan dan juga pemakluman dan penjelasan mengenai harapan baru, ya. Jadi kita menjemput seluruh warga wilayah persekutuan, ya, sama ada yang telah mendukung ataupun yang masih lagi kritikal, masih lagi tidak setuju, supaya hadir untuk sama-sama mendengar dan menilai, ya, gerakan kita ini dan ke mana hala tujuannya yang akan dibentangkan oleh pimpinan peringkat pusat. Sempena dengan majlis itu juga, satu majlis jamuan hari raya akan juga diadakan di tapak event itu, ya, jamuan hari raya yang tidak sepertinya, ya, insyaAllah, ya. Dan beberapa jam sebelum itu, jam 5 pada hari yang sama dan di tempat yang sama, ada taklimat kepada aktivis, ya, tatapuasa di peringkat kawasan-kawasan yang ada, di wakil-wakil daripada tatapuasa wanita dan pemuda dari seluruh wilayah persekutuan dijemput hadir ke tempat yang sama jam 5 petang untuk taklimat awal, ya, sebelum dilancarkan pada 11 malam. Jadi itu pengumuman awal kita mengenai badan ini. Mudah-mudahan dapat diperjelaskan kepada masyarakat kita yang lainnya. Jadi setelah balik kita buka kepada sebarang pertanyaan atau penjelasan daripada pihak media, ya. Sudah. Ada, ya. Doktor, tadi doktor kata GHP adalah sebuah parti yang inklusif, yang amanah, yang caring, kan? So adakah sebelum ni PAS tak bersikap inklusif macam tu, tak caring, tak liberal terhadap yalah macam apa yang doktor kata tadi? Untuk maklumat yang bertanya lah, kita tidak mengukur, ya, apa juga yang kita buat ni dengan PAS, ya. Jadi tidak timbul kata PAS kita tidak sebut parti ini lanjutan daripada PAS, ya. Sebab kita ada satu gerakan baru nak mengisi kelompangan yang ada dan meneruskan kesinambungan perjuangan Pakatan Rakyat dahulu. Jadi jangan compare lah dengan mana-mana parti yang lain, ya. Tak ada, sebab kita ada NGO yang orang-orang tidak berparti. Jadi it's not fair kalau kita buat satu comparison